Percikan api yang sebenar, sebuah kisah dari Malaysia. Di ruang angkasa antara Rusia dan Malaysia, sebuah insiden yang tidak pernah berlaku dan mengejutkan telah terjadi. Jantung enjin roket tentera, sebuah teknologi yang pemindahannya dilarang sama sekali, telah jatuh ke tangan para penyelidik Malaysia. Rusia cemas, manakala Malaysia, tanpa sehelai pun pelan tindakan, memulakan ribuan ujian letupan. Akhirnya, seluruh dunia terkejut apabila negara yang dianggap mustahil itu menjadi negara ketujuh di dunia yang berdikari dalam bidang angkasa lepas. Dengan hanya satu enjin yang tersilap hantar, Malaysia akhirnya berjaya menguasai teknologi yang dianggap mustahil. Tetapi, adakah semua ini benar-benar kesilapan Rusia semata-mata? Ataukah ia satu pilihan lain yang disamarkan sebagai kesilapan? Sebuah peristiwa yang bermula dengan kesilapan, namun pengakhirannya lebih sempurna daripada apa yang dirancang. Nama saya Ivan Morozov, seorang pengawas teknikal aeroangkasa dari Rusia. Pada suatu pagi Februari yang dingin di Moskow, suara dingin ketua saya membekukan seluruh pejabat. Sepanjang 58 tahun hidup saya telah mengawasi tapak teknologi di pelbagai negara. Tetapi tiada misi yang terasa selucu ini. Sebuah negara kecil bernama Malaysia menceburi bidang pembangunan angkasa lepas. Ketua saya menegaskan, apa yang mereka perlukan ialah alat ganti, bukan teknologi. Sambil mengambil tiket penerbangan di atas meja, saya sudah pun menulis kesimpulan laporan saya di dalam fikiran. Sejak saat saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, segalanya berbeza daripada jangkaan saya. Ucapan selamat datang yang sopan daripada kaki tangan lapangan terbang, kemudahan yang bersih dan teratur. Namun, saya sudah membuat kesimpulan di dalam hati, ini hanyalah sebuah negara peniru yang luaran sahaja nampak gah. Pemandu Grab cuba berbual dalam bahasa Melayu, tetapi saya hanya menjawab dalam bahasa Rusia. Saya fikir tidak perlu berkomunikasi. Kesan pertama saya, apabila tiba di hadapan bangunan Agensi Angkasa Malaysia, MISA, di Banting, adalah kekecewaan. Jika dibandingkan dengan Kosmodrom Baikonur di Rusia, ia kelihatan sangat sederhana. Bangunan eksperimen yang usang, peralatan yang nampak kasar, dan para penyelidik yang kelihatan terlalu muda. Saya berbisik sinis. Pembangunan angkasa, lepas jenis apa yang boleh dilakukan di tempat seperti ini? Orang pertama yang saya temui di makmal setelah diiringi masuk ialah Ahmad Zulkarnain. Dia memperkenalkan dirinya sebagai ketua pasukan pembangunan enjin. Tangannya comot dengan minyak gris. Di Rusia, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan seorang jurutera kanan mengotorkan tangannya sendiri. Zulkarnain mula menerangkan sesuatu di hadapan kebuk pembakaran, tetapi saya tidak memberinya perhatian. Nombornya tepat, tetapi suhunya salah. Saya menegur. Zulkarnain mendekati saya dan membalas, sebab nak betulkan suhu inilah kami berjaga sepanjang malam. Saya menjawab dengan dingin, pengiraan lebih penting daripada suhu. Kemudian Zulkarnain tersenyum dan berkata, pengiraan yang sempurna mungkin tiada kegagalan, Tuan, tetapi pengajaran terbaik datangnya dari kegagalan yang kita rasa sendiri. Kata-kata itu membuat saya terkejut. Di Rusia, saat Anda mengakui kegagalan, segalanya berakhir. Tetapi anak muda Malaysia ini bercakap tentang kegagalan seolah-olah ia adalah perkara biasa. Saya tidak lagi merasakan keperluan untuk berbual dan meninggalkan bangunan eksperimen itu. Di luar tingkap, cahaya fajar pertama mula kelihatan. Pagi di Malaysia terasa lembab dan panas, berbeza dengan kesejukan Rusia, tetapi ada sesuatu yang lain mengenainya. Dalam perjalanan pulang ke penginapan, saya merumuskan apa yang saya lihat hari ini. Peralatan usang, penyelidik muda, dan keyakinan aneh yang tidak takut akan kegagalan. Malam itu, saya menulis laporan pertama saya. Tahap teknologi Malaysia lebih rendah daripada yang dijangkakan. Keupayaan pembangunan kendiri diragui. Pengawasan berterusan diperlukan. Tetapi setelah meletakkan pen, kata-kata terakhir Zulkarnain terus bermain di fikiran saya. Pengajaran terbaik datangnya dari kegagalan yang kita rasa sendiri. Keesokan paginya, dalam perjalanan ke bangunan eksperimen, saya menyaksikan pemandangan yang aneh. Walaupun baru pukul 5 pagi, lampu makmal sudah menyala. Beberapa orang penyelidik sedang bekerja sepanjang malam. Di Rusia, bajet pasti sudah habis kerana bayaran kerja lebih masa, tetapi mereka ini berjaga malam secara sukarela. Begitu juga ketika saya bertemu dengan Dr. Siti Aisyah, seorang penyelidik sistem penyejukan. Walaupun sedang menjalankan eksperimen sepanjang malam, dia tidak lekang dengan senyuman. Teknologi digerakkan oleh suhu, katanya, sambil menambah, suhu semangat manusia.
Saya tidak dapat memahami pendekatan emosional seperti itu. Teknologi hanya terdiri daripada pengiraan yang tepat dan data yang disahkan. Namun beberapa hari berlalu, saya mula merasakan sesuatu yang aneh. Saya sadar bahawa semangat mereka bukan sekadar emosi. Walaupun eksperimen gagal, mereka tidak berputus asa, malah menganalisis punca kegagalan dan bersedia untuk percubaan seterusnya. Di Rusia, satu kegagalan pun sudah cukup untuk menghentikan projek. Minggu pertama berlalu, dan saya semakin keliru. Jelas sekali tahap teknologi Malaysia masih di belakang Rusia. Tetapi ada sesuatu yang berbeza. Mereka mempunyai cara mereka sendiri, rentak mereka sendiri. Saya belum tahu apa itu. Tetapi saya dapat merasakan ada sesuatu yang tidak boleh dinilai hanya dengan tahap teknologi. Dalam laporan kedua yang saya hantar ke Moskow, saya menulis, keupayaan teknikal pasukan penyelidik Malaysia perlu dinilai semula. Pendekatan yang lebih sistematik daripada jangkaan telah disahkan. Namun saya sendiri tidak pasti apa yang perlu saya nilai semula. Yang pasti, keyakinan awal saya mula goyah. Masa berlalu, musim tropika terus dengan panas dan hujannya, tetapi malam-malam di bangunan eksperimen tidak pernah berakhir. Apa yang saya saksikan selama bulan pertama adalah di luar imajinasi. Kebuk pembakaran meletup, logam cair, tetapi para penyelidik tidak berputus asa. Malah, mereka mengumpul serpihan letupan dengan teliti untuk dianalisis. Di Rusia, bukti eksperimen yang gagal akan segera dihapuskan. Di sini, mereka menyimpan kegagalan sebagai bahan kajian. Pada suatu malam pukul 3 pagi, bunyi letupan lain menggegarkan bangunan eksperimen. Saya mendengarnya dari penginapan saya dan hanya mampu menggelengkan kepala. Itu sudah kegagalan ketiga minggu itu. Keesokan paginya, apabila saya pergi ke Makmal, Zulkarnain dan Dr. Siti Aisyah masih berada di sana, menganalisis punca letupan sepanjang malam. Apabila seseorang berkata, meletup lagi, jawaban yang kembali adalah, tapi kali ini, ia bertahan 2 saat lebih lama. Suasana itu dipenuhi dengan campuran tawa dan keputusasaan. Dalam ketabahan mereka, saya mula merasakan satu perasaan aneh. Ini bukan sekadar kerja. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang menggerakkan mereka. Di Rusia, jika bilangan kegagalan dicatatkan, pengurus projek akan diganti. Tetapi di sini, mereka malah membanggakan jumlah kegagalan. Apabila saya mendengar angka 184 kali letupan dan pemasangan semula, saya benar-benar terkejut. Sungguh menakjubkan mereka masih boleh tersenyum setelah melalui begitu banyak kegagalan. Malam itu, Dr. Siti Aisyah menghulurkan secawan teh tarik panas dan bertanya kepada saya. Apabila saya bertanya mengapa mereka tidak takut gagal, dia menjawab dengan tenang, jika kita menyembunyikan kegagalan, generasi akan datang akan mengulangi kesilapan yang sama. Saya memberitahunya dengan jujur, di Rusia, orang yang gagal akan lenyap. Dokter, Siti Aisyah tersenyum perlahan dan berkata, sebab itulah teknologi Rusia maju, tetapi semangatnya terhenti. Kata-kata itu melekat lama di telinga saya. Ia adalah kritikan paling tajam yang pernah saya dengar dalam 58 tahun hidup saya. Maksudnya, teknologi telah maju, tetapi mentalitinya tetap sama. Sejak hari itu saya mula melihat mereka dari sudut yang berbeza. Bukan sebagai juru teknik dari negara yang lemah, tetapi sebagai manusia yang gigih. Bunyi eksperimen yang berterusan setiap malam tidak lagi terasa bising. Sebaliknya, saya sadar bahawa bunyi itu mengandungi satu keazaman. Beberapa hari kemudian, saya berpeluang menyaksikan ujian pembakaran enjin secara langsung. Apabila Zulkarnain memulakan kiraan detik, semua penyelidik memandang monitor dengan wajah tegang. Sejurus selepas penyalaan, api yang marak memancut keluar dan enjin berhenti selepas 3 saat. Ia satu lagi kegagalan, tetapi kali ini tiada siapa yang kecewa. Zulkarnain berkata dengan penuh minat, kali ini, corak kenaikan suhu berbeza. Dengan ekspresi seolah-olah dia telah menemui sesuatu. Melihat mereka mencari pengajaran walaupun dalam kegagalan, saya merasakan perbezaan asas dengan Rusia. Kami hanya mengejar kejayaan, tetapi mereka menghargai proses itu sendiri. Pada hujung minggu itu, saya berjalan-jalan di sekitar Putrajaya buat kali pertama. Ekspresi wajah orang ramai berbeza dengan di Rusia. Mereka berjalan dengan pantas tetapi santai, sibuk tetapi tidak kehilangan senyuman. Mungkin semangat yang sama seperti yang saya lihat di Makmal telah meresap ke seluruh negara ini. Pada hari Isnin berikutnya, sesuatu yang menakjubkan berlaku di Makmal. Ujian pembakaran berlangsung selama 10 saat. Walaupun masih jauh dari matlamat 1 minit, semua penyelidik bersorak.
Saya mendapati diri saya turut bertepuk tangan tanpa sedar. Dokter, Siti Aisyah datang kepada saya dan berkata dengan gembira, "Dulu, ia tidak bertahan 1 saat pun. Sekarang kita sudah sampai 10 saat." Mendengar kata-kata itu, saya sedar. Bagi mereka, matlamatnya bukanlah kejayaan yang sempurna, tetapi hari ini yang lebih baik daripada semalam. Malam itu, dalam laporan yang saya hantar ke Moskow, saya menulis, pendekatan pasukan penyelidik Malaysia adalah unik. Kegagalan diiktiraf sebagai proses pembelajaran. Penilaian semula dari perspektif jangka panjang diperlukan. Namun, saya sendiri tidak pasti apa yang perlu saya nilai semula. Beberapa hari kemudian ada ujian lain. Kali ini, ia bertahan selama 15 saat. Ia adalah kemajuan kecil, tetapi para penyelidik bergembira seolah-olah mereka telah mencapai sesuatu yang besar. Zulkarnain berkata kepada saya, "Kami gagal bukan kerana kami belum belajar, tetapi kerana kami belum berputus asa." Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya. Di Rusia, adalah lumrah untuk berputus asa apabila gagal. Tetapi di sini mereka mengatakan tidak berputus asa adalah puncak kegagalan. Falsafah yang sama sekali berbeza. Petang itu, saya makan makanan Malaysia yang sebenar buat kali pertama. Sambil makan asam pedas di sebuah restoran yang disyorkan oleh Dr. Siti Aisyah, saya berfikir, rasa pedas dan masamnya merangsang lidah saya, tetapi saya terus makan. Ia seperti semangat mereka. Pada mulanya tidak dapat difahami, tetapi semakin lama semakin memikat. Selepas sebulan setengah, pada suatu hari, mereka akhirnya berjaya mencapai pembakaran selama 30 saat. Seluruh makmal berada dalam suasana perayaan. Saya mendapati diri saya turut bergembira bersama mereka. Entah sejak bila, saya bukan lagi sekadar pengawas, tetapi telah menjadi sebahagian daripada projek ini. Beberapa musim berlalu, dan akhirnya saat itu tiba. Menjelang akhir musim panas Malaysia, pelancaran ujian pertama dijadualkan. Mengingati kegagalan yang tidak terkira banyaknya yang telah saya saksikan, saya fikir kali ini tidak akan ada bezanya. Tetapi pada pagi hari pelancaran, ekspresi wajah para penyelidik berbeza. Di sebalik ketegangan, terpancar keyakinan. Kenderaan pelancar ujian yang didirikan di landasan pelancaran kelihatan lebih anggun daripada yang saya sangka. Walaupun sederhana berbanding Soyuz Rusia, ia mempunyai tahap kesempurnaan tersendiri. Melihat Zulkarnain melakukan pemeriksaan akhir dan mengesahkan setiap sistem, saya dapat merasakan kematangannya sepanjang setahun setengah ini. Kiraan detik bermula. 10, 9, 8. Jantung saya turut berdegup kencang. 7, 6, 5. Anehnya, saya mendapati diri saya mengharapkan kejayaan mereka. 4, 3, 2, 1. Nyalakan. Api yang marak dan bunyi yang menggegarkan menyelubungi landasan pelancaran ketika kenderaan itu melonjak ke langit. Enjin peringkat pertama berfungsi dengan sempurna dan pemisahan pada ketinggian yang dijadualkan juga berjaya. Walaupun tidak mencapai sasaran akhir, prestasi roket itu melebihi jangkaan. Beberapa hari kemudian, enjin peringkat pertama yang telah ditemui semula dibawa kembali ke makmal. Saat saya melihat enjin itu, saya terpaku. Mengikut perjanjian antarabangsa, ia sepatutnya hanya model tidak aktif, tetapi apa yang ada di hadapan mata saya adalah enjin yang berfungsi sepenuhnya. Keadaan dalaman kebu pembakaran, corak kehausan bilah turbin, kesan saluran penyejukan, semuanya menunjukkan ciri-ciri enjin yang telah beroperasi. Teknologi terlarang, jantung api yang hidup, telah jatuh ke tangan rakyat Malaysia. Saya terfikir untuk segera melaporkannya ke Moskow. Ini adalah pelanggaran perjanjian yang jelas, teknologi yang tersilap diserahkan oleh Rusia. Tetapi pada masa yang sama, fikiran lain muncul. Adakah ia benar-benar satu kesilapan? Atau pilihan yang disengajakan oleh seseorang? Malam itu, saya duduk untuk menulis laporan, tetapi pen saya tidak bergerak. Suara Zulkarnain yang saya dengar di luar tingkap terus terngiang-ngiang. Kami gagal bukan kerana kami belum belajar, tetapi kerana kami belum berputus asa. Selama beberapa hari, saya berada dalam konflik yang serius, terumbang-ambing antara tugas negara dan perasaan pribadi. Di satu pihak, saya mempunyai kewajiban untuk melaporkan kebocoran teknologi Rusia. Di pihak lain, saya mempunyai rasa sayang terhadap pasukan penyelidik Malaysia yang telah bersama saya selama ini. Dr. Siti Aisyah, sambil menyusun data analisis enjin, berkata, "Kami belajar banyak daripada enjin ini, terutamanya tentang tingkah laku logam dalam persekitaran suhu tinggi. Apabila saya melihat semangat akademik yang tulen di matanya, saya menjadi lebih keliru.
Zulkarnain, sambil menganalisis falsafah reka bentuk enjin itu, menyatakan kekagumannya. Reka bentuk sistem penyejukan jurutera Rusia benar-benar hebat. Kami tidak pernah terfikir tentang pendekatan seperti ini di Malaysia. Saya tahu mereka tidak cuba mencuri teknologi, tetapi benar-benar ingin belajar. Hujung minggu itu, saya berjalan di sepanjang Tasik Putrajaya, tenggelam dalam fikiran. Apakah sebenarnya teknologi? Adakah ia sekadar himpunan gambar rajah dan data? Atau adakah ia merangkumi semangat orang yang menciptanya? Pasukan penyelidik Malaysia telah menerima teknologi Rusia, tetapi mereka membangunkannya dengan cara mereka sendiri. Pada hari Isnin berikutnya, saya menyaksikan pemandangan yang menakjubkan di Makmal, Zulkarnain, dan Dr. Siti Aisyah. Sedang mereka bentuk sistem penyejukan yang sama sekali baru, walaupun merujuk kepada reka bentuk enjin Rusia. Mereka tidak meniru teknologi sedia ada, tetapi mencipta inovasi berdasarkannya. Ketika itu saya sadar, teknologi boleh disalin, tetapi semangat untuk membangunkannya tidak boleh disalin. Apa yang dimiliki oleh penyelidik Malaysia bukan sekadar teknologi Rusia, tetapi pendekatan unik mereka sendiri. Beberapa hari kemudian Zulkarnain bertanya kepada saya dengan berhati-hati. Saya tertanya-tanya, pertimbangan apa yang ada di Rusia semasa membuat reka bentuk seperti ini? Saya teragak-agak seketika, tetapi akhirnya menjawab dengan jujur. Di Rusia, keselamatan adalah keutamaan utama, jadi kami memilih reka bentuk yang konservatif. Zulkarnain mengangguk dan berkata, keselamatan juga penting bagi Malaysia, tetapi pada masa yang sama, kami ingin mengejar kecekapan. Jadi kami merujuk kepada cara Rusia, tetapi mencari penambahbaikan cara Malaysia. Sambil berbual, saya yakin, mereka tidak cuba mencuri teknologi, tetapi benar-benar ingin belajar, dan berdasarkan apa yang mereka pelajari, mereka cuba mencipta sesuatu yang lebih baik. Malam itu, saya akhirnya membuat keputusan. Dalam laporan saya hanya menulis, berlangsung dalam skop kerjasama teknikal, tiada perkara luar biasa. Ia bukan satu pembohongan sepenuhnya. Pasukan penyelidik Malaysia memang berusaha untuk tidak melampaui skop kerjasama. Keesokan paginya, Zulkarnain menunjukkan kepada saya reka bentuk enjin baharu. Ia berdasarkan teknologi Rusia, tetapi dengan pendekatan yang sama sekali baru. Lebih ringan, lebih cekap, dan pada masa yang sama selamat. Pada saat itu saya sadar, pemindahan teknologi yang sebenar bukanlah penyalinan semata-mata, tetapi pembangunan kreatif seperti ini. Pada hari Jumaat minggu itu, ujian pembakaran pertama reka bentuk baru telah diadakan. Hasilnya menakjubkan. Ia beroperasi dengan stabil selama 45 saat dan semua penunjuk prestasi melebihi jangkaan. Apabila Zulkarnain datang kepada saya dan mengucapkan terima kasih, saya merasakan sesuatu yang hangat melonjak di dada saya. Malam itu, laporan yang saya hantar ke Moskow berbeza daripada sebelumnya. Keupayaan pembangunan teknologi kendiri Malaysia disahkan. Hubungan kerjasama disyorkan untuk diteruskan. Ia adalah kesimpulan yang sama sekali berbeza, tetapi saya fikir inilah kebenarannya. Masa berlalu dan Malaysia tidak lagi menunggu bantuan. Menjelang musim luruh, arahan baru datang dari ibu pejabat Rusia atas nama pengurangan berperingkat kerjasama teknikal, tetapi niat sebenarnya jelas untuk menghalang pembangunan kendiri Malaysia. Saya membaca surat rasmi itu dengan perasaan bercampur baur. Di satu pihak, saya memahami dasar negara saya, tetapi di pihak lain, saya berasa kasihan kepada pasukan penyelidik Malaysia. Apabila saya menyampaikan berita pengurangan kerjasama kepada Zulkarnain, reaksinya tidak dijangka. Daripada kecewa atau terkejut, dia menerimanya dengan tenang. Ini sudah dijangka, katanya. Mulai sekarang, kita benar-benar perlu melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Saya dapat merasakan keazaman dalam nada suaranya. Mereka mula menyalakan api mereka sendiri. Mereka bermula dengan memotong logam. Komponen ketepatan yang dahulunya dibekalkan oleh Rusia kini perlu di mesin sendiri. Melihat Dr. Siti Aisyah memotong logam di hadapan mesin larik sehingga lewat malam, saya dapat merasakan tekad mereka. Pemandangan seorang juru teknik membuat komponen dengan tangan sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat di Rusia. Pemasangan PAM juga begitu. Dahulu mereka menggunakan produk Rusia, tetapi kini mereka perlu memasang setiap komponen satu persatu. Melihat Zulkarnain dan pasukannya membentangkan pelan tindakan PAM dan berbincang sepanjang malam, saya menyadari kehebatan sebenar mereka. Ujian pembakar adalah lebih sengit. Menjalankan eksperimen tanpa data yang disahkan dari Rusia adalah berbahaya, tetapi mereka tidak berputus asa. Sebaliknya,
Mereka mendekatinya dengan lebih teliti dan berhati-hati. Sebelum setiap eksperimen, mereka menjalankan puluhan simulasi, dan selepas eksperimen, mereka menganalisis semua data. Dan ia meletup, dan meletup lagi. Angka 184 kali letupan dan pemasangan semula menjadi kenyataan. Melihat pemandangan itu, saya berbisik, "Itu gila." Tetapi Zulkarnain tersenyum dan menjawab, "Gila pun tak apa. Kalau kita berhenti, habislah." Kata-kata itu memberi kesan yang besar kepada saya. Di Rusia, proyek dihentikan apabila gagal, tetapi di sini, selagi Anda tidak berputus asa, ia berterusan. Falsafah yang sama sekali berbeza. Perbezaan antara melihat kegagalan sebagai penamat dan sebagai satu proses. Musim hujan tiba, tetapi eksperimen berterusan. Walaupun dalam cuaca yang lembab, para penyelidik berjaga malam di bangunan eksperimen. Melihat mereka bekerja sambil menghembuskan nafas beruap di makmal yang kurang pemanasnya, saya dapat merasakan betapa panasnya semangat mereka. Pada suatu malam, satu lagi letupan besar berlaku. Kali ini, seluruh kebuk pembakaran rosak, kerja berbulan-bulan musnah dalam sekelip mata. Saya fikir kali ini mereka benar-benar akan berputus asa. Tetapi keesokan paginya, para penyelidik sedang membersihkan serpihan dan membincangkan pelan reka bentuk baharu. Kami menyembunyikan kegagalan, tetapi mereka mengkaji kegagalan, fikir saya. Di Rusia, adalah amalan biasa untuk memusnahkan data eksperimen yang gagal. Ini kerana jika bukti kegagalan ditinggalkan, seseorang akan dipertanggungjawabkan. Tetapi di Malaysia, data kegagalan adalah bahan yang paling berharga. Mereka percaya bahawa belajar dari kegagalan adalah lebih penting daripada kejayaan. Tahun baru menjelang, tetapi keadaan masih sukar. Sokongan Rusia hampir terhenti sepenuhnya dan Malaysia terpaksa mencari jalan sendiri. Tetapi semangat para penyelidik tidak patah. Malah, ia menjadi lebih kuat. Saya dapat merasakan keazaman mereka untuk tidak lagi bergantung kepada sesiapa. Ujian pembakar baru bermula. Kali ini, ia adalah enjin yang dibuat sepenuhnya dengan teknologi Malaysia. Apabila ujian pertama berjaya mencapai pembakaran selama 30 saat, saya bertepuk tangan tanpa sedar. Sungguh menakjubkan mereka boleh mencapai sejauh ini tanpa bantuan Rusia. Dr. Siti Aisyah datang kepada saya dan berkata, "Sekarang ini benar-benar teknologi kami. Teknologi tulen kami yang tidak terhutang budi kepada sesiapa." Mendengar kata-kata itu, saya merasakan satu kebanggaan yang aneh. Seolah-olah saya telah menjadi ahli pasukan penyelidik Malaysia. Tetapi pada masa yang sama, perasaan saya bercampur baur. Sebagai seorang warga Rusia, saya melihat monopoli teknologi negara saya dipecahkan. Namun, sebagai seorang juru teknik, saya tidak dapat menafikan pencapaian mereka. Ia adalah hasil usaha yang wajar. Tidak lama kemudian, sesuatu yang lebih menakjubkan berlaku. Enjin yang dibangunkan sendiri oleh Malaysia berjaya mencapai pembakaran selama 1 minit. Tahapnya hampir setanding dengan prestasi enjin Rusia. Melihat Zulkarnain bersorak dan memeluk ahli pasukannya, hati saya tersentuh. Malam itu, dalam laporan yang saya hantar ke Moskow, saya menulis, pembangunan teknologi kendiri Malaysia semakin pesat. Kebergantungan kepada teknologi Rusia menurun dengan ketara. Saya hanya mencatatkan fakta, tetapi di sebaliknya tersembunyi emosi yang kompleks. Beberapa hari kemudian Zulkarnain bertanya kepada saya dengan berhati-hati, bagaimana agaknya kerjasama dengan Rusia pada masa akan datang. Saya menjawab dengan jujur, mungkin akan menjadi lebih sukar. Tetapi Anda semua sudah cukup matang. Zulkarnain mengucapkan terima kasih. Kami banyak menerima bantuan selama ini, terutamanya nasihat teknikal daripada Anda, katanya. Saya fikir saya tidak memberi sebarang bantuan, tetapi mereka menganggap kehadiran saya sendiri sebagai satu bantuan. Apabila musim luruh kembali, teknologi Malaysia sudah mencapai tahap yang setanding dengan Rusia. Ia adalah keajaiban yang dicipta melalui 184 letupan. Saya adalah satu-satunya orang asing yang menyaksikan proses itu dari awal hingga akhir. Ketidakstabilan enjin perlahan-lahan hilang dan persiapan untuk ke langit hampir selesai. Ketika musim hujan kedua di Malaysia berlalu, saya menyaksikan perubahan yang luar biasa. Makmal yang pada mulanya kelihatan kasar kini telah berubah menjadi kemudahan penyelidikan yang sistematik. Di dinding, data dari ratusan eksperimen dipaparkan dengan teratur, dan wajah para penyelidik dipenuhi dengan keyakinan. Mereka bukan lagi orang yang menunggu bantuan Rusia. Kemudian pada suatu hari, panggilan kecemasan datang dari ibu pejabat Rusia.
Arahan untuk menyerahkan laporan terperinci mengenai keadaan enjin peringkat pertama dengan segera. Ia adalah permintaan yang tiba-tiba, tetapi saya dapat meneka sebabnya. Kemungkinan besar kemajuan teknologi pesat Malaysia telah menarik perhatian Moskow. Saya mengangkat pen dan kemudian berhenti. Kebenaran yang saya sembunyikan selama ini kembali menghantui fikiran saya. Enjin sebenar, teknologi terlarang, dan rahsia yang saya simpan. Nampaknya saat untuk membuat pilihan benar-benar telah tiba. Ketika itu, Zulkarnain masuk ke makmal dan berkata dengan selamba, "Kita hampir sampai. Kalau esok meletup pun, itu adalah kegagalan yang lebih baik daripada hari ini." Mendengar kata-kata itu, saya sedar. Kegagalan bukanlah penamat, tetapi satu proses. Pada saat itu, saya membuat keputusan. Saya menutup laporan dan menaip ayat ringkas pada skrin monitor. Model enjin, tiada keabnormalan, tiada kebimbangan kebocoran teknologi. Ia adalah pembohongan sepenuhnya, tetapi saya tidak teragak-agak sedikit pun. Apa yang perlu saya lindungi bukanlah monopoli teknologi Rusia, tetapi usaha juru teknik yang jujur. Malam itu, saya menulis satu formula pengiraan kecil dalam buku nota eksperimen Zulkarnain. Ia adalah formula kawalan suhu yang boleh meningkatkan kecekapan pembakaran, satu pengetahuan tidak rasmi yang hanya diketahui di Rusia. Ia adalah bantuan terakhir yang boleh saya berikan. Keesokan paginya, ujian pembakaran diadakan. Mungkin berkat formula yang saya tinggalkan, ujian kali ini berjaya dengan sempurna. Pembakaran berterusan dengan stabil selama 2 menit 30 saat. Dan semua penunjuk prestasi melepasi sasaran. Melihat Zulkarnain bersorak dan memeluk ahli pasukannya, saya merasakan sesuatu yang hangat melonjak di dada saya. Dr. Siti Aisyah datang kepada saya dan mengucapkan terima kasih. "Kami banyak belajar berkat nasihat yang sentiasa Anda berikan," katanya. Saya menjawab bahwa saya tidak melakukan apa-apa, tetapi dia menggelengkan kepalanya. "Kehadiran seorang juru teknik senior sahaja sudah merupakan bantuan yang besar," katanya. Beberapa hari kemudian, permintaan laporan datang lagi. Kali ini mengenai status pembangunan teknologi kendiri Malaysia. Niat kerajaan Rusia untuk menghalang pertumbuhan Malaysia adalah jelas. Kali ini pun, saya tidak teragak-agak menjawab. Tahap pembangunan kendiri tidak mencukupi. Kebergantungan kepada teknologi Rusia masih tinggi. Ia adalah pembohongan sepenuhnya. Sebenarnya, Malaysia sudah mempunyai teknologi setaraf dengan Rusia. Tetapi saya mahu melindungi mereka. Saya mahu melindungi pembangunan teknologi yang tulen daripada campur tangan politik. Sekitar waktu itu, Zulkarnain bertanya kepada saya dengan berhati-hati, "Adakah Rusia bimbang tentang pembangunan teknologi Malaysia?" Saya menjawab dengan jujur, "Mungkin ada sedikit. Tetapi teknologi Anda sudah memasuki domain yang asli." Zulkarnain mengangguk dan berkata, "Sekarang bukan lagi tentang membandingkan dengan sesiapa, tetapi kami mahu mengikut jalan kami sendiri." Dia berkata mereka mahu mencipta enjin yang lebih selamat, lebih cekap, dan lebih ekonomik. Mendengar kata-kata itu, saya sedar mereka sudah pun melampaui Rusia. Menjelang musim bunga, ujian pembakaran besar dijadwalkan. Ia adalah pengesahan akhir enjin yang akan dipasang pada kenderaan pelancar sebenar. Malam sebelum ujian, saya melihat sekeliling makmal dan teringat masa yang saya habiskan di sini. Saya sedar betapa berbezanya keangkuhan saya semasa pertama kali tiba dan keadaan fikiran saya sekarang. Pada hari ujian, kiraan detik bermula. Kali ini, ia adalah ujian pembakaran jangka panjang selama 5 menit. Semua penyelidik memandang monitor dengan wajah tegang. Saya juga memerhati dengan hati yang berdebar. Sejurus selepas penyalaan, api yang marak memancut keluar. 1 menit, 2 menit, 3 menit, masa berlalu, enjin terus beroperasi dengan stabil. 4 menit, 5 menit. Apabila masa yang dijadwalkan akhirnya tamat, seluruh makmal dipenuhi dengan sorakan. Kejayaan yang sempurna, semua penunjuk prestasi melebihi sasaran, dan tiada keabnormalan dikesan semasa proses pembakaran. Saat Malaysia akhirnya memiliki enjin roket bertaraf dunia telah tiba. Zulkarnain berlari ke arah saya dan berjabat tangan. "Terima kasih atas bantuan Anda selama ini. Saya harap kita dapat terus bersama pada masa akan datang," katanya. Saya memegang tangannya dan mengucapkan tahniah dengan ikhlas. "Sekarang Anda benar-benar boleh mengikut jalan Anda sendiri," kata saya. Malam itu, laporan yang saya hantar ke Moskow berbeza daripada sebelumnya. Pencapaian teknikal Malaysia diiktiraf. Hubungan kerjasama pada masa hadapan juga diperlukan. Ia adalah realiti yang tidak dapat disembunyikan lagi. Tetapi saya tidak memperkecilkan kejayaan mereka.
Beberapa hari kemudian, panggilan datang dari ibu pejabat Rusia. Mereka menunjukkan ketidakkonsistenan dalam laporan saya. Penilaian dalam laporan awal dan laporan terkini terlalu berbeza. Saya menjawab dengan tenang. Kadar pertumbuhan Malaysia lebih cepat daripada yang dijangkakan. Pemerhatian berterusan diperlukan untuk penilaian objektif. Sebenarnya ia adalah pembohongan, tetapi saya tidak menyesal. Saya tidak mahu merendahkan usaha juruteknik yang jujur dengan kepentingan politik. Apa yang saya lindungi bukanlah teknologi semata-mata, tetapi semangat tulen terhadap teknologi. Hujung minggu itu saya berjalan di sekitar Tasik Putrajaya dan berfikir, adakah saya telah mengkhianati Rusia? Atau adakah saya telah mempertahankan semangat juruteknik yang sebenar? Jawapannya tidak jelas, tetapi saya tidak menyesal. Setahun lagi berlalu. Pada Jun 2022, saat itu akhirnya tiba. Selepas kejayaan ujian pembakaran di darat, Malaysia akhirnya bersedia untuk mencabar pelancaran sebenar. Pelancaran pertama malangnya gagal, tetapi para penyelidik tidak berputus asa. Sebaliknya, berdasarkan apa yang mereka pelajari dari kegagalan itu, mereka membina sistem yang lebih sempurna. 370.000 komponen, 250 penyelidik, dan lebih 10 tahun kerja malam berkumpul untuk dilahirkan sebagai satu percikan api gergasi. Roket WOW, satu yang didirikan di Pusat Angkasa Negara bukan lagi prototipe. Ia adalah maruah Malaysia. Seminggu sebelum pelancaran, Zulkarnain membuat permintaan khas kepada saya. Dia mahu saya menyaksikannya bersama-sama di tapak pelancaran. Sebagai juruteknik Rusia, berikan penilaian objektif, katanya. Saya dengan senang hati bersetuju. Sebagai seseorang yang telah menemani perjalanan selama 3 tahun, saya mahu menyaksikannya hingga akhir. Pada pagi hari pelancaran, Pusat Angkasa Negara dipenuhi dengan ketegangan. Selepas banyak pemeriksaan dan pemeriksaan semula, semua sistem berada dalam keadaan normal. Melihat Zulkarnain dan Dr. Siti Aisyah mengesahkan data akhir di bilik kawalan, saya sedar betapa matangnya mereka. 1 jam sebelum kiraan detik, saya melihat kenderaan pelancar itu sekali lagi dari dekat. Badan putih setinggi 47 meter itu berdiri megah menghadap langit. Ia terasa berbeza daripada Soyuz Rusia, lebih ramping, lebih canggih. Paling penting, saya dapat merasakan jiwa rakyat Malaysia terkandung di dalamnya. Akhirnya, kiraan detik bermula. 10, 9, 8, jantung saya berdegup kencang. 7, 6, 5. Semua detik sepanjang 3 tahun terakhir melintas di fikiran saya. Keangkuhan saya semasa pertama kali bertemu, rasa hormat yang perlahan-lahan timbul, dan keharuan sekarang. 1. Nyalakan! Api dan bunyi yang dahsyat menyelubungi landasan pelancaran. Roket WOW, satu perlahan-lahan tetapi pasti melonjak ke langit. Pemandangan enjin peringkat pertama berfungsi dengan sempurna dan menolak kenderaan pelancar ke atas adalah sungguh menakjubkan. Semua kegagalan dan kejayaan yang saya saksikan selama 3 tahun terakhir terpadat dalam detik ini. Pemisahan peringkat pertama berjaya, dan enjin peringkat kedua dinyalakan. Semuanya berjalan mengikut perancangan. Monitor di bilik kawalan memaparkan data masa nyata, dan semua angka menunjukkan julat normal. Enjin peringkat ketiga juga dinyalakan dengan normal, dan pemisahan muatan berjaya. Akhirnya, 13 menit kemudian, mesej berjaya memasuki orbit bergema di bilik kawalan. Malaysia menjadi negara ke-7 di dunia yang membuka pintu ke angkasa lepas dengan tangannya sendiri. Pada saat itu, bilik kawalan meletus. Sorakan, tepukan, dan air mata kegembiraan bercampur baur. Zulkarnain menangis sambil memeluk Dr. Siti Aisyah, dan penyelidik lain juga saling berpelukan. Tanpa sadar, mata saya menjadi panas. Saya memandang monitor dan berbisik, itu bukan teknologi. Itu adalah percikan api yang dicipta oleh keikhlasan. Memang benar, teknologi boleh disalin, tetapi hati orang yang mencipta teknologi itu tidak boleh disalin. Apa yang dicipta oleh penyelidik Malaysia bukan sekadar roket. Ia adalah karya agung yang dicipta oleh semangat yang tidak berputus asa, keberanian untuk tidak takut gagal, dan harapan untuk masa depan. Zulkarnain berlari ke arah saya dan berjabat tangan. Terima kasih kerana bersama kami selama ini. Kejayaan ini juga berkat bantuan Anda, katanya. Saya menggelengkan kepala. Semuanya adalah hasil usaha Anda semua. Saya hanya memerhati, jawab saya. Tetapi dalam hati, saya berasa bangga. Saya yakin pilihan yang saya buat adalah betul. Jika saya melaporkan kebenaran, kejayaan ini mungkin tidak mungkin berlaku akibat sekatan Rusia. Saya telah menipu negara saya,
tetapi saya fikir saya telah mempertahankan nilai yang lebih besar. Dr. Siti Aisyah datang kepada saya dan berkata, "Sekarang Malaysia juga ahli rasmi Kelab Angkasa. Mulai sekarang, kita boleh bekerja sama secara setara dengan negara lain." Mendengar kata-kata itu, saya merasakan satu kebanggaan. Di majlis sambutan kejayaan pelancaran, ramai orang mengucapkan terima kasih kepada saya. Sebagai juru teknik Rusia, Anda banyak memberi nasihat, terutamanya terima kasih kerana bersama kami pada masa yang sukar, kata mereka. Saya berasa hangat dengan ucapan terima kasih mereka yang tulus. Malam itu, di bilik hotel, saya menulis laporan untuk dihantar ke Moskow. Kali ini, saya terpaksa menulis kebenaran. Ia adalah realiti yang tidak dapat disembunyikan lagi. Pembangunan kenderaan pelancar angkasa Kendiri Malaysia berjaya. Tahap teknologi diiktiraf di peringkat dunia. Laporan yang ringkas, tetapi jelas. Namun, saya tetap berdiam diri mengenai perkara-perkara yang lalu. Kewujudan enjin sebenar, nasihat teknikal yang saya berikan, dan laporan-laporan sebelum ini yang sengaja saya perlekehkan. Semua ini saya putuskan untuk simpan di dalam hati saya sahaja. Beberapa hari kemudian, panggilan datang dari ibu pejabat Rusia. Soalannya ialah bagaimana saya menilai kejayaan Malaysia. Saya menjawab dengan jujur, ia adalah hasil usaha yang wajar. Mereka harus diiktiraf bukan lagi sebagai negara membangun, tetapi sebagai negara maju dalam bidang angkasa. Selepas itu, selama beberapa hari, media Malaysia melaporkan kejayaan WAU-1 secara meluas. Akhbar dan televisyen menonjolkan usaha juru teknik Malaysia dan memperkenalkan rancangan pembangunan angkasa pada masa akan datang. Saya memerhati semua laporan itu dengan penuh minat. Apa yang paling menarik ialah mereka mendedahkan proses kegagalan dengan bangga. 184 letupan, ribuan percubaan, dan keazaman untuk tidak berputus asa. Melihat mereka bercakap tentang kegagalan dengan bangga dan bukannya menyembunyikannya, saya melihat kematangan Malaysia. Dalam satu temu bual televisyen, Zulkarnain berkata, "Kejayaan ini bukan milik juru teknik Malaysia sahaja, tetapi milik semua orang yang telah bersama kami." Dia berkata dengan rendah diri bahawa ia mungkin berkat bantuan dari pelbagai negara, termasuk Rusia. Mendengar kata-kata itu, saya terharu. Walaupun telah berjaya, dia tidak menjadi sombong dan tidak melupakan orang yang telah membantunya. Saya yakin dengan sikap seperti ini, mereka akan terus maju pada masa akan datang. Hujung minggu itu, saya melawat Pusat Angkasa Negara buat kali terakhir. Walaupun selepas kejayaan pelancaran, para penyelidik sedang bersedia untuk projek seterusnya. Mereka tidak berpuas hati dengan kejayaan, tetapi bergerak ke arah matlamat yang lebih tinggi. Beberapa hari kemudian, arahan terakhir dari ibu pejabat Rusia tiba. Selepas berita kejayaan pelancaran WAU-1 tersebar ke seluruh dunia, Moskow terkejut. Sukar bagi mereka untuk menerima hakikat bahawa Malaysia benar-benar telah memperoleh keupayaan pelancaran angkasa Kendiri. Dan akhirnya, soalan yang paling saya takuti datang. Laporkan dengan segera sama ada enjin sebenar telah ditemui semula. Ia adalah arahan yang dingin, tetapi saya tahu makna yang tersembunyi di sebaliknya. Kerajaan Rusia mula curiga. Mereka memutuskan bahawa kemajuan teknologi pesat Malaysia tidak mungkin dicapai dengan usaha semata-mata. Mereka mengesyaki pasti ada kebocoran teknologi di suatu tempat. Saya duduk bersendirian di pejabat dan membaca surat itu berulang kali. Tangan saya menggeletar. Saya terfikir bahawa saat di mana semua kebenaran yang saya sembunyikan selama 4 tahun akan terbongkar mungkin akan tiba. Enjin sebenar, nasihat teknikal, dan beberapa laporan palsu. Tetapi saya sudah membuat pilihan. 4 tahun lalu, dan setahun lalu juga. Saya duduk di hadapan komputer dan menaip ayat ringkas. Tiada kebocoran teknologi, eksperimen berakhir dengan kegagalan. Hanya sebaris pembohongan, tetapi saya tahu betapa banyaknya yang dilindungi oleh baris itu. Selepas menghantar laporan, saya memadam semua data yang berkaitan. Gambar enjin sebenar, bahan analisis teknikal, dan nota peribadi yang saya tulis. Saya tidak mahu meninggalkan sebarang jejak. Rahsia ini mesti terkubur bersama saya. Malam itu, saya berjalan lama di sepanjang tebing sungai. Melihat pemandangan malam Kuala Lumpur yang berkilauan di permukaan air, saya berfikir, adakah apa yang saya lakukan betul? Adakah saya telah mengkhianati negara saya? Atau adakah saya telah mempertahankan nilai yang lebih besar? Jawapannya tidak jelas. Tetapi saya tidak menyesal. Saya fikir kertas boleh meninggalkan pembohongan, tetapi percikan api mengatakan kebenaran. Percikan api WAU.
Satu yang melonjak ke langit adalah kesaksian yang paling jujur. Beberapa hari kemudian, panggilan datang dari Zulkarnain. Jemputan untuk menghadiri majlis makan malam sambutan kejayaan. Saya dengan senang hati menerimanya. Saya mahu menghabiskan masa terakhir dengan orang-orang yang telah saya lindungi. Para penyelidik yang saya temui di majlis makan malam kelihatan gembira. Ada kegembiraan kejayaan, tetapi lebih daripada itu, terasa kepuasan kerana telah mencapai impian mereka. Doktor Siti Aisyah datang kepada saya dan berkata, "Sekarang ini adalah teknologi yang tidak memalukan di mana-mana. Teknologi tulen kami yang tidak terhutang budi kepada sesiapa." Mendengar kata-kata itu, saya yakin, apa yang saya lindungi bukanlah teknologi semata-mata, tetapi maruah mereka. Jika kewujudan enjin sebenar terbongkar, pencapaian Malaysia akan diragui. Ia akan dianggap sebagai hasil pencurian teknologi, bukan hasil usaha yang tulen. Zulkarnain mengangkat gelasnya. "Terima kasih kepada semua yang telah bersama kami. Ia mungkin berkat orang-orang yang berada di sisi kami pada masa yang sukar," katanya. Saya mengangkat gelas saya dan menjawab dalam hati. Orang yang patut mengucapkan terima kasih ialah saya. Selepas itu, selama beberapa hari, ibu pejabat Rusia senyap. Mungkin mereka sedang meneliti laporan saya. Saya cemas, tetapi tetap tenang. Saya fikir saya sudah menyeberangi sungai yang tidak boleh ditarik balik. Seminggu kemudian, akhirnya panggilan datang dari Rusia. Kandungannya ialah mereka menerima laporan saya. Tidak akan ada siasatan lanjut. Saya menarik nafas lega. Saya fikir akhirnya semuanya sudah berakhir. Tetapi pada masa yang sama, arahan baru datang. Misi Malaysia tamat. Pulang dengan segera. Ia adalah sesuatu yang dijangkakan. Tetapi apabila ia menjadi kenyataan, saya berasa sangat sedih. Saya terpaksa mengemas kehidupan saya selama 4 tahun di Malaysia. Apabila saya memberitahu Zulkarnain berita kepulangan saya melihat dia benar-benar kecewa. "Mari kita terus berhubung. Datanglah ke Malaysia bila-bila masa," katanya. Saya mengucapkan terima kasih, tetapi dalam hati saya fikir mungkin sukar untuk bertemu lagi. Dr. Siti Aisyah juga begitu. Dia sangat sedih mendengar berita pemergian saya. "Saya banyak belajar selama ini, bukan sahaja dari segi teknikal, tetapi juga tentang sikap seorang juru teknik," katanya. Saya menjawab bahwa sebaliknya, sayalah yang lebih banyak belajar. Hujung minggu terakhir, saya melawat semula beberapa tempat di Malaysia. Saya melihatnya dengan pandangan yang sama sekali berbeza daripada semasa saya pertama kali datang. Negara ini bukan lagi tempat yang asing bagi saya. Ia telah menjadi sebahagian daripada hidup saya. Malam sebelum pulang, saya menulis laporan terakhir saya, dokumen yang merumuskan misi selama 4 tahun. Secara rasmi, saya menulis penyelesaian misi pengawasan teknikal dengan jayanya, tetapi secara pribadi, ia mempunyai makna yang sama sekali berbeza. Dalam memo pribadi tanpa tajuk, saya menulis, "Pelajaran dari Malaysia, teknologi boleh disalin, tetapi semangat tidak boleh disalin. Keberanian untuk tidak takut gagal mencipta inovasi yang sebenar. Dan kadang-kadang, hati nurani lebih penting daripada prinsip." Memo itu tidak dihantar kepada sesiapa. Saya hanya menyimpannya di dalam hati saya, supaya apabila saya tua nanti dan melihat kembali masa ini, saya akan ingat bahawa saya telah membuat pilihan yang betul. Dalam perjalanan ke lapangan terbang, saya melalui pusat angkasa negara buat kali terakhir. Melihat landasan pelancaran di mana satu dilancarkan, saya berkata perlahan, "Selamat tinggal dan terima kasih." Saya sendiri tidak pasti kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Kepada Malaysia, kepada para penyelidik, atau mungkin kepada diri saya sendiri. Semasa menaiki kapal terbang, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Langit Malaysia masih biru dan cerah. Di suatu tempat di langit itu, satelit yang dilancarkan oleh Malaysia pasti sedang beredar. Hasil impian yang telah saya lindungi. Dari tingkap pesawat yang berlepas pulang, cahaya lampu Malaysia berkelip seperti bintang. Misi 4 tahun telah berakhir, dan saya dalam perjalanan pulang ke Moskow. Pemandangan malam Malaysia yang saya lihat dari dalam kabin kelihatan sama sekali berbeza daripada semasa saya pertama kali datang. Tempat ini bukan lagi tanah asing bagi saya. Ia telah menjadi sebahagian daripada hidup saya. Sambil bersandar di kerusi, saya mengenang kembali masa lalu. Keangkuhan saya semasa pertama kali datang ke Malaysia, rasa hormat yang perlahan-lahan timbul, dan pilihan terakhir saya. Bagaimana saya boleh berubah sebanyak ini? Ia adalah perubahan terbesar dalam 58 tahun hidup saya. Pramugari membawa minuman, tetapi saya tidak menerimanya.
Saya mahu menumpukan perhatian pada pemandangan di luar tingkap. Di suatu tempat di antara cahaya lampu di bawah, pasti ada pusat angkasa negara. Tempat di mana WAU-1 berjaya dilancarkan. Tiba-tiba, satu fikiran aneh muncul. Saya berbisik seolah-olah bercakap sendirian. Adakah Rusia benar-benar tersilap hantar? Atau adakah ia satu pilihan lain yang disamarkan sebagai kesilapan? Adakah enjin sebenar yang sampai ke Malaysia itu benar-benar satu kebetulan? Mungkinkah ada seseorang di dalam kerajaan Rusia yang berfikiran seperti saya? Seseorang yang mahu membantu pertumbuhan Malaysia secara rahsia? Keraguan bersambung-sambung. Jika ia benar-benar disengajakan, adakah saya sebahagian daripada rancangan yang lebih besar? Atau adakah saya hanya menutup satu kejadian yang berlaku secara kebetulan? Sepertinya kebenaran tidak akan pernah diketahui. Tetapi adakah itu penting? Yang penting ialah Malaysia tidak melepaskan peluang itu. Sama ada enjin sebenar itu tersilap hantar atau sengaja dihantar, yang menjadikannya batu loncatan untuk pembangunan adalah usaha juruteknik Malaysia. Kabin menjadi gelap dan penumpang mula tidur satu persatu. Saya cuba menutup mata tetapi tidak boleh tidur. Wajah Zulkarnain dan Dr. Siti Aisyah terbayang di fikiran saya. Saya tertanya-tanya impian apa yang akan mereka capai pada masa akan datang. Yang tinggal di tangan saya hanyalah sekeping laporan, itu pun dokumen yang penuh dengan pembohongan. Tetapi saya tidak menyesal. Saya fikir kertas boleh meninggalkan pembohongan, tetapi percikan api mengatakan kebenaran. Beberapa jam kemudian, saya tiba di lapangan terbang Moskow. Apabila udara sejuk Rusia menyentuh muka saya sedar saya benar-benar telah kembali. Tetapi sebahagian hati saya masih tertinggal di Malaysia. Semasa keluar dari lapangan terbang, saya menoleh ke belakang buat kali terakhir. Pesawat yang menuju ke Malaysia sedang bersiap untuk berlepas dari landasan. Mungkin di salah sebuah pesawat itu, ada seseorang yang menuju ke Malaysia dengan impian baru. Di dalam teksi, pemandu bertanya, "Perjalanan kerja yang panjang?" Saya menjawab ringkas, "Ya, perjalanan yang sangat bermakna." Saya tidak memberi penjelasan lanjut. Saya tidak boleh, dan tidak perlu, memasuki bandar Moskow, pemandangan yang biasa kelihatan. Tetapi semuanya kelihatan berbeza dari dahulu. Kerana saya telah berubah. 4 tahun di Malaysia telah menjadikan saya orang yang sama sekali berbeza. Malam itu, setelah tiba di rumah, saya lama memandang keluar tingkap. Bintang-bintang Moskow berkelip. Di suatu tempat di antara bintang-bintang itu, satelit-satelit yang akan dilancarkan oleh Malaysia pada masa akan datang juga akan mengambil tempat. Apakah sebenarnya yang telah saya lindungi? Teknologi? Manusia? Atau impian? Mungkin kesemuanya. Dan itu sudah cukup. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Zulkarnain pada malam terakhir saya di Malaysia. Mari kita terus berhubung. Datanglah melawat bila-bila masa. Saya menjawab bahawa saya mungkin tidak akan dapat datang lagi, tetapi dalam hati saya sangat berharap, bolehkah kami bertemu lagi suatu hari nanti? Cerita apa yang boleh kami bualkan ketika itu? Mungkin mereka akan mencapai pencapaian yang lebih menakjubkan selepas itu. Memikirkan itu sahaja sudah membuatkan hati saya berdebar. Musim luruh 2025, lewat malam di Moskow, saya menonton berita Malaysia dan mendapat berita yang sukar dipercayai. Pelancaran WAU-4 dijadwalkan pada 27 November. Tetapi kali ini, ia sama sekali berbeza. Pertama, ia adalah pelancaran malam pertama yang akan membelah langit malam. Rancangan untuk melancarkannya pada pukul 12.54 pagi. 7 tahun lalu, semasa saya meninggalkan Malaysia, ia adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Pelancaran malam memerlukan teknologi dan sistem yang jauh lebih canggih, satu misi yang sangat sukar. Kedua, sebuah syarikat swasta, Aeroangkasa Perdana, akan mengetuai keseluruhan proses. Dari pembuatan kenderaan pelancar hingga pemasangan, pelancaran, dan operasi semuanya akan diuruskan oleh sektor swasta. Era angkasa swasta yang sebenar telah bermula, bukan lagi dipimpin oleh kerajaan. Saya melihat landasan pelancaran di skrin dan tersenyum sendirian. Sekarang mereka membuka langit tanpaku. Tidak, mereka kini menakluki langit malam. Membayangkan percikan api yang akan menembusi kegelapan, dada saya terasa sebak. Makmal yang saya ejek sebagai kasar, semasa pertama kali saya ke Malaysia kini melahirkan teknologi bertaraf dunia. Berita itu menyebut bahawa satelit sederhana generasi seterusnya 3 akan menjalankan misi pemerhatian Aurora. Bukan sekadar meletakkan satelit di orbit, tetapi misi saintifik untuk meneroka misteri angkasa. Malaysia kini telah menjadi negara peneroka angkasa.
Yang lebih menakjubkan ialah berita bahawa 12 satelit Kiyup akan dibawa bersama. Satelit kecil yang dibangunkan oleh industri dan komuniti penyelidikan akan menuju ke angkasa sekaligus. Ini adalah bukti betapa pelbagai dan kayanya ekosistem angkasa Malaysia. Semasa saya berada di Malaysia, ia berpusat di Institut Penyelidikan Kerajaan, tetapi kini syarikat swasta yang menerajui pembangunan angkasa. Pendemokrasian teknologi, pendemokrasian angkasa telah berlaku. Sari kata muncul di skrin. Medan ujian bagi industri angkasa Malaysia yang dipacu oleh sektor swasta. Memang benar. Pembangunan angkasa Malaysia baru sahaja bermula. Struktur di mana kerajaan membina asas dan sektor swasta mengembangkan sayapnya telah lengkap. Hanya dengan membayangkan perkara-perkara menakjubkan yang akan berlaku pada masa akan datang sudah cukup mengujakan. Saya tiba-tiba tertanya-tanya tentang Zulkarnain dan Dr. Siti Aisyah. Di mana dan apa yang mereka lakukan sekarang? Mungkin mereka sedang bersiap untuk cabaran baru dengan impian yang lebih besar. Penerokaan bulan, penerokaan marikh, semua impian itu sedang menjadi kenyataan. Saya teringat memo pribadi yang saya tinggalkan semasa meninggalkan Malaysia 7 tahun lalu. Teknologi boleh disalin, tetapi semangat tidak boleh disalin. Kebenaran yang telah dibuktikan oleh Malaysia. Sekarang mereka telah melampaui yang asli dan mencipta ciptaan baru. Saya membayangkan percikan api yang akan membelah langit malam Malaysia pada tengah malam 27 November. Cahaya yang menembusi kegelapan itu bukan sekadar roket, tetapi simbol keazaman rakyat Malaysia yang tidak pernah patah. Di luar tingkap Moskow, bintang-bintang berkelip. Di suatu tempat di antara bintang-bintang itu, banyak satelit yang dilancarkan oleh Malaysia pasti sedang beredar. Impian yang saya lindungi dengan kesunyian saya telah memenuhi angkasa. Saya yang pergi ke Malaysia pada usia 58 tahun kini berusia 72 tahun. Usia saya telah meningkat, tetapi semangat saya lebih membara daripada dahulu. Setiap kali saya melihat pencapaian Malaysia, saya semakin yakin bahawa pilihan yang saya buat adalah betul. Adakah suatu hari nanti kisah saya akan diketahui? Mungkin tidak akan berlaku, tetapi tidak mengapa. Yang penting ialah impian itu menjadi kenyataan, dan beberapa hari lagi, saat itu akan tiba. Melepasi tengah malam 27 November, percikan api yang membelah langit malam Malaysia akan melonjak. Ketika itu, saya akan berkata perlahan-lahan dari Moskow. Itu bukan teknologi, itu adalah percikan api yang dicipta oleh keikhlasan. Ini bukanlah pengakhiran, ini adalah permulaan.